Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 7 Disember 2024. Sabah komited untuk menyokong inisiatif melindungi dan mengekalkan warisan budaya sekaligus mempamerkan keunikan Sabah di mata dunia. Ini termasuklah inisiatif Hotel Jesselton, hotel pertama dibina di Bandaraya Kota Kinabalu selepas Perang Dunia Kedua. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, bangunan bersejarah hotel berkenaan mengekalkan legasi peninggalan bersejarah yang melambangkan ketabahan, kegigihan dan cita-cita rakyat Sabah. Ia sebagai mercu tanda bersejarah yang meninggalkan kesan istimewa di hati orang ramai. Datuk Christina berucap merasmikan majlis perasmian ulang tahun ke-70 hotel berkenaan. Beliau turut menghargai pengubahsuaian terkini yang memberi nafas baharu kepada hotel sekaligus menjadikan ia sebahagian penting daripada lanskap pelancongan negeri. Ibu bapa perlu lebih peka terhadap perkembangan anak sejak awal usia. Ia bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada peluang pendidikan sekiranya mereka tergolong dalam kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerjasama semua pihak juga perlu agar mereka dapat berdikari dan menjalani kehidupan lebih baik. Kita berharap agar semua pihak sama ada daripada pihak kementerian, JLC, swasta, individu dan masyarakat harus bekerjasama dan berganding bahu dan memastikan anak-anak yang memerlukan pendidikan khas ini dapat kita bimbing, dapat kita bentuk dan mereka boleh menjadi insan yang boleh berdikari sendiri dan boleh menjalani kehidupan dengan lebih baik yang akan memberi manfaat bukan sahaja kepada diri mereka sendiri tetapi kepada keluarga dan masyarakat. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui media dalam Karnival Kebolehpasaran Murid Berkeperluan Pendidikan Khas MBPK Daerah Tawau, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tawau. Tambahnya, ibu bapa perlu mengikis rasa malu untuk menghantar anak-anak ke sekolah berkeperluan pendidikan khas. Ini kerana mereka akan diberi pendedahan kepada pelbagai kemahiran. Di daerah Tawau, terdapat 7 sekolah menengah dan 10 sekolah rendah bagi murid dan pelajar berkeperluan pendidikan khas melibatkan 1,033 pelajar. Karnival yang julung kali diadakan ini diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya forum kebolehpasaran, pertandingan nyanyian dan tarian, menghias kek dan manik, mewarna dan membuat poster serta pelbagai pameran. Lebih ramai golongan ilmuwan diperlukan demi mencapai sebuah negara maju dan berpengetahuan tinggi. Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Amin Senin berkata, ini kerana cabaran dunia semasa memerlukan ilmuwan yang berani memperjuangkan kebenaran, integriti dan kecemerlangan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Apresiasi Penyelia dan Graduan Doktor Falsafah Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS tahun 2024. Dalam majlis ini, 17 graduan dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS termasuk pelajar dalam dan luar negara menamatkan pengajian Doktor Falsafah PhD. Tambah Datuk Dr. Amin, graduan PhD merupakan pemimpin intelektual yang bertanggungjawab memajukan ilmu, membawa perubahan paradigma, mengubah cara pemikiran serta membina budaya berfikir yang lebih kritikal dan inovatif. Dalam masa sama menjadi teladan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Perbicaraan kes bunuh pelajar Kolej Vokasional Lahadatu di Mahkamah Tinggi Tawau. Perbicaraan hari ke-12 menyaksikan saksi pendakwaan ke-22 memberitahu mahkamah penemuan beberapa kesan darah di 3 bilik asrama kolej berkenaan ketika siasatan dijalankan pada 24 Mac lepas. Pegawai terus di 10 Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah DSP Nor Rafidah Kasim berkata, pada 10:10 pagi, pasukan siasatan yang diketuai beliau menjalankan pemeriksaan di bilik asrama 7 Resak yang dihuni Muhammad Nazmi Aizat Muhammad Narul Azwan yang ditemukan mati pada 22 Mac. Hasil pemeriksaan dapati terdapat beberapa kesan darah di lantai serta tilam Muhammad Nazmi Aizat. Turut dipungut beberapa barang kes lain termasuklah selimut, baju lengan panjang dan kabel pengecas telefon pintar.
Sementara itu, saksi pendakwaan ke-23, Inspektor Sharifah Nurlin Atikah Wan Idrus memberitahu terdapat perubahan 2 saksi yang menjalankan pemeriksaan DNA pada barang kes. Pada 21 hingga 22 Mac lepas, antara pukul 9 malam hingga 7.38 minit pagi, 13 pelajar kolej vokasional yang berusia antara 16 hingga 19 tahun didakwa secara bersama membunuh Muhammad Nazmi Aizat, 17 tahun, di bilik asrama 7 Resak dan 5 Belian. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Perbicaraan bersambung Isnin depan. Kerajaan negeri kini berada pada landasan tepat bagi menstabilkan bekalan air ke seluruh Sabah menjelang tahun 2027. Selain membina loji rawatan air baharu, usaha menambah kapasiti loji air sedia ada juga giat dilaksana. Wartawan Nirona Newman ada butirannya. Ketika ini, terdapat 90 buah loji rawatan air LRA di seluruh negeri. Ia mampu menghasilkan lebih 1,615 juta liter air sehari JLH dengan pengeluaran semasa berjumlah 1,465 JLH. Manakala anggaran air diperlukan penduduk Sabah ketika ini pula berjumlah 1,600 JLH. Usaha yang giat dilaksana ketika ini akan menghasilkan tambahan pengeluaran air sebanyak 173 JLH menjelang tahun 2027. Selain 5 LRA baharu yang sedang dibina, tambahan air turut diperoleh menerusi projek naik taraf loji air sedia ada serta skim bekalan air segera UWSS Kasigoi Jetama. Jadi apabila UWSS Kasigoi 5 juta liter sehari ini siap, nanti tambahan bekalan air ke kawasan Putatan juga akan dapat dipulihkan. 5 LRA baharu yang kini dalam pembinaan ialah LRA Telibung 2 Fasa 2, LRA Kogopon, LRA Segama dan LRA Dewata Lahadatu serta LRA Lihak-Lihak Sempurna. Kesemua LRA baharu dengan kapasiti pengeluaran antara 6 JLH hingga 80 JLH ini dijadual siap secara berperingkat hujung tahun ini hingga tahun 2027. 2 buah LRA pula sedang dibaik pulih atau dinaik taraf bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran. Ia melibatkan LRA Pitas dengan kapasiti 6 JLH dan LRA Kanibungan daripada 2 JLH kepada 4 JLH, kedua-duanya dijadual siap tahun depan. Di Papar, kita ada loji rawatan air Kogopon 2 yang sedang dalam pembinaan, juga dijangka siap pada 2026 dan apabila ini siap nanti, maka kawasan Papar Utara seperti Kinarut, Taman Pantai Lokawi, malah kawasan Ketiau di Putatan akan dapat tambahan bekalan air. Kerja-kerja pemasangan paip dari loji rawatan air Telibung 2 ke jajaran sekitar Sepanggar pula dijangka siap awal tahun depan. Jadi apabila siapnya paip bagi jajaran Telibung Sepanggar ini, maka jumlah bekalan air terawat yang dibekalkan kepada KK Utara dijangka akan mencukupi dan itu akan juga membantu bagi bekalan air di kawasan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan juga Putatan. Kadar kehilangan air tidak berhasil NRW yang mencecah hampir 60% turut diberi perhatian serius. Kerajaan negeri akan mendapatkan penyiasat bebas untuk mencari sumber 60% NRW tersebut. Turut diberhebat operasi pemotongan penyambungan paip haram dan penggantian paip-paip usang. Bekalan air yang stabil antara perkara yang ditekankan dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya demi kesejahteraan rakyat. Buktinya, 7 empangan air simpanan turut dibina bagi menyimpan 82.54 juta meter padu air pada satu-satu masa. Nirona Newman, RTM.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.